duduk asing dengan suami bertahun-tahun, 10 tahun ke 15 tahun. Suami kerja dekat negeri lain, dia duduk dekat Seremban ni lah, kan? Jadi suami dah duduk asing lama. Satu hari dia nak buat surprise dengan anak, pergi mengejut tempat tinggal suami. Dah lama dia tak turun sebab suami je balik, kan? Satu hari mungkin ada sebab apalah, dia nak buat kejutan apa. Bila pergi, sepatutnya suami duduk kat quarters. Sebab suami tu kerja tu duduk kat quarters. Jadi bila pergi, guard kata dah lama suami tak duduk dalam quarters ni. Macam mana ni tak tahu. Bila cari alamat, jumpalah. Rupanya dia tak tahu dalam tempoh berapa tahun dah suami dia nikah lain. Suami dia nikah lain, bukan kedua, ada yang ketiga pula. Maksudnya 2 orang lagi nikah, dia tak tahu. Apa yang dia tahu, semenjak suami dia berpindah, memang tak cukup nafkah, tak bagi duit, tapi dia redha. Dia kata, suami dia kata memang tak cukup itu, ini, dia tak siasat, dia tak syak sikit pun. Tapi memang dia kata dalam tempoh tu nafkah dia terabai, keperluan anak terabai, balik makin jarang. Tapi isteri ni kan tak pernah syak, tak pernah fikir. Memang terima je alasan suami apa, terima saja. Okey, ini bukan pasal anti poligami ni, ini poligami yang memang tidak mengikut syariat. Bukan sebab kata menipu tu, memang tidak adil, betul kan? Dia tak mampu, tapi dia tetap yang kedua ketiga. Lepas tu dia menghadapi tekanan yang sangat dahsyat. Sebab terkejut apa, selama ni dia dengan tak ada syak, penuh kepercayaan kepada suami. Maksudnya teruskan juga, sangguplah, dialah yang besarkan anak. Itu yang dia sebut, saya susah payah ustazah besarkan anak dia seorang-seorang di sini ustazah. Dia cuma balik 2 minggu sekali, lepas tu makin lama makin kurang. Anak-anak saya demam, anak saya sekolah, anak saya semua saya belaka ustazah. Anak dia 4 orang ke 5 orang. Suami duduk jauh, tapi saya anggap tak apalah. Bukan senang nak terima ya, sebab dia dah korban jaga anak semua, sampai anak tu daripada kecil sampai besar seorang diri. Saya pun pelik kenapa dia tak usaha nak pindah ke Negeri Sembilan. Macam tu lah. Rupanya ada bini lain kat sana. Dia punya stres tu sampai dia sakit dan dia ada penyakit insomnia tu. Tak boleh tidur malam. Betul tak sebutan tu? Laju-laju je sebut, takut salah. Kan? Insomnia. Betul lah tu. Senangnya penyakit tak boleh tidur malam tu. Dia kata saya malam sekarang memang tak tahu, dah makan ubat, dah dapat rawatan, malam tak boleh tidur. Jadi bila waktu siang ni lah ustazah, dia bekerja. Kuliah ni waktu antara 2 ni, waktu rehat tu, tengah hari tu. Dan saya dapat tidur masa kuliah ustazah je. Maksudnya mungkin ketenangan tu datang masa kuliah kan, wallahu a'lam. Dah masa kat pejabat mana boleh tidur ustazah, tapi malam saya tak boleh tidur. Saya dalam proses rawatan. Saya bayangkan bila kita tahu macam tu, kita hilang rasa syak, rasa macam dia ni si tidur, datang tidur. Mula-mula rasa juga. Kan kadang buat macam ni kat dia kan, masa ceramah, masa ngajar pun tidur juga. Tapi bila saya tahu tu kan, saya kata kak tak apa kak, akak datang je, akak tidur, saya tak kecil hati. Yang penting akak datang. Itulah ustazah, saya ambil berkat sikit, saya tak dengar pun tak apa ya ustazah. Saya dengar-dengar juga sikit, tak apa. Sekarang kita dah faham masalah dia, betul kan? Sebab itu kadang kita pergi kuliah, kita tengok orang tidur bersangka baik. Dia mungkin tak tidur malam tadi, ataupun dia terlebih tidur, dia jadi bila terlebih tidur mengantuk juga, betul tak? Kita bersangka baik dengan apa juga keadaan, kita tak tahu cerita orang tu, betul kan? Kalau kita duduk sebelah dia, muka tak nak senyum, ketat je. Janganlah kita fikir dia ni sombong lah, orang kaya sangat ke, contoh kan, fikir macam-macam lah tu. Nampak baju biasa. Boleh cek, boleh tengok. Tak nak tegur aku sebelah beg macam murah aja. Tengok semua tu. Nauzubillah min zalik. Punya dia nak membenarkan syak wasangka tu. Padahal orang tu dalam keadaan sedih sampai tak nampak orang kiri kanan, betul tak? Pernah orang yang datang kuliah dekat sekitar Seremban 2 ni, dia kata ustazah, saya tetap datang kuliah, saya dalam keadaan sangat sedih. Sebab bila datang kuliah hati saya tenang. Saya boleh hilang kejap fikir tentang masalah suami saya. Saya boleh rasa macam saya tak tahu, tapi sebab apa sebenarnya datang majlis ilmu kan didoakan oleh malaikat.
Allahumma ufilnahu warhamhu wa tub alaihi. Itu kan 3 doa malaikat kepada orang yang berada di masjid, di rumah Allah, di majlis ilmu. Allah, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Berkat doa malaikat tu kan, rahmatilah dia. Dia sedang sedih, ya Allah, maka Allah berikan rasa gembira. Allah tiupkan rasa gembira dalam hati. Dia sedang berduka cita, ya Allah, hatinya sedang sempit, ya Allah, Allah lapangkan. Allah ya wasi'. Betul kan? Dia sedang kesusahan, rizki dia, ya Allah, malaikat doa beri rahmat, Allah lapangkan rizki dia. Allah ya Razzaq, Allah yang memberi rizki. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, suami saya macam gitu juga, macam ni lah dengan orang Indonesia, tak balik-balik. Kahwin dah kat 30 tahun, anak dah besar, ada cucu, balik berapa bulan sekali balik, berapa bulan sekali balik. Bila balik cakap, I nak ceraikan you. Duk sebut yang tu je kan. I sekarang tunggu masa je, I nak ceraikan you. Tapi I kesian je dekat you. Balik sekejap, pergi sana berapa bulan, balik sekejap itu. Tapi dia kata, Ustazah, saya yakin Allah uji saya ni sebab Allah nak uji sejauh mana saya punya cinta dan setia pada suami. Dia punya positif tu. Lama dia dalam keadaan begitu. Saya redha dengan ujian Allah, saya tetap doakan dia. Saya tak terfikir nak minta cerai, Ustazah. Saya tahu suami saya sedang sakit dan saya perlu bersabar, dia sedang sakit. Dia cuba ubah pemikiran dia. Sebab suami saya 30 tahun ini bukan begini, Ustazah. 30 tahun ke 40 tahun. Saya akan tetap setia menunggu dia, saya tetap akan berdoa. Walaupun balik suami maki hamun, cakap kasar, dan suami pun bergaduh dengan anak-anak. Maksud tak tegur anak sebab anak tegur ayah ni kan. Selalu dikatakan anak durhaka dan sebagainya. Anak-anak pun sedih. Tapi berkat kan, berkat dia bersabar, dia bagi tahu saya sikit sebanyak, Ustazah, suami dah ada perubahan. Suami dah balik lama sikit. Suami dah tak marah-marah. Saya akan tetap sabar, Ustazah, sampai suami betul-betul berubah. Nampak tak? Itulah di antara ikhtiar seorang wanita yang sangat yakin dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok lagi ni. Itu pasal gelaran tadi tu kan. Jadi gelaran tidur, cerita pasal orang tidur, betul kan? Allahu Akbar. Okey, kita mengetahui sejarah Khadijah radhiyallahu anha yang pernah menjalankan perniagaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjaya mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda hasil daripada peristiwa itu. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meminang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kawannya Nafisah. Ada orang letak nama anak cucu Nafisah. Itu antara nama best friend Sayyidatina Khadijah. Antara yang masyhur juga nama yang teman Rasulullah pergi berniaga tu ke Syam tu, siapa nama dia? Kan sebenarnya kaedah yang sekarang ni orang panggil dropship tu kan, dia tak ada modal berniaga, tapi dia jual barang orang. Betul tak? Bila ada orang order, dia pun order daripada tuan barang, ataupun tuan barang post direct, dia tukar airline je. Betul kan? Itu panggil dropship kan? Betul tak? Okey, saya jual produk. Ikutlah produk apa? Jual kayu sugi lah. Ada bawa kayu sugi hari ni. Ada hamba Allah, saya baik ingat, ada hamba Allah bagi kayu sugi ada dalam 60 batang. Dia kata, Ustazah jual kayu sugi ni, terpulanglah letak harga berapa. Dia kata, baik tak payah letak harga, terpulanglah orang tu nak bayar berapa. Kalau siapa nak bayar RM1, bayar RM2, nak bagi RM5, dan sedekahkan kepada Tahfidarul Ulum. Macam tu. Faham tak? Jadi saya pun nanti di hujung nanti kita buka kayu sugi tu. Kalau ada ikut ceramah saya di tempat lain, ada dengar cerita pasal kayu sugi. Kalau tak, saya ulang lagi sekali dekat sini. Maksudnya mungkin kita beli 3 batang ke, bagi kat suami satu, kita satu, kemudian bagilah kat siapa-siapa. Selagi mana orang tu bersugi, tak kali sugi dapat pahala pada kita. Siapa nak borong. Saya pun sebenarnya tak tahu pun, saya baru tahu ni. Ada orang baru kirim lah ni, ada orang baru bagi. Okey, kenapa cerita kayu sugi tu tadi Oh ni, berniaga. Tiba berniaga kan, saya nak berniaga apa? Ingat tak nama pembantu Sayyidatina Khadijah pasal dropship tu? Orang hari ni kan buat perniagaan macam tu. Sebenarnya perniagaan ni dah lama Khadijah buat.
dah lama Sayyidatina Khadijah buat. Iaitu Sayyidatina Khadijah ni kita tahu dia digelar Ratu Mekah At-Tahirah, iaitu wanita paling kaya di Mekah. Cara dia membantu orang-orang yang tidak berkemampuan untuk berniaga, dia menawarkan siapa-siapa nak berniaga guna barang dagangan dia. Jadi tak keluar modal ni, tak keluar modal. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi barang dagangan, kemudian dibawa ke Syam. Syam ni mana Syam? Sekarang Syam tu nama apa? Syria tu lah. Dibawa ke Syam, masa tu dipanggil Syam kan. Pergi ke sana, perjalanan yang jauh, dan yang mengiringinya bernama Maisarah. Confuse kita. Maisarah ni perempuan ke lelaki? Lelaki. Kita letak nama anak cucu kita perempuan, betul tak? Salah ke? Tak salah. Ada tak marbutah kan, nama perempuan. Jadi Maisarah namanya. Anak saya pun ada seorang nama Maisarah, panggil Sarah. Jadi kalau panggil Maisarah pun ada nama tokoh, Sarah pun Siti Sarah kan, isteri kepada Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim? Ibrahim. Saya selalu bertukar juga Ismail dengan Ibrahim, sebab adik saya nama Ibrahim, Ismail nama atuk saya. Dalam kepala saya mesti Ismail tu lebih tua, padahal Ismail anak, Ibrahim bapa. Jadi salah seorang isteri Nabi Ibrahim adalah Sarah kan, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Sarah isteri pertama, isteri kedua Siti Hajar. Betul tak ni? Siti Sarah lahirkan Nabi Ishak umur dah 80 lebih. Masa umur 80 lebih kan, Nabi Ibrahim minta doa untuk dikurniakan anak semua dan sekian. Lepas nikah dengan Siti Sarah, Siti Hajar sampai satu ketika bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, nikahlah. Nikah pula dengan pembantu dia. Siti Hajar tu pembantu dia. Jadi gitulah. Dan nikah dapat anak, mula rasa cemburu, tak boleh terima dah. Akhirnya dengan kebijaksanaan, ialah Allah dah atur kan. Sekian lepas daripada ditinggalkan tu dengan perintah Allah tu, Siti Sarah pula mengandung, lahir Nabi Ishak, yang tu lahir Nabi Ismail. Masya Allah. Okey. Jadi bila pergi teman tu kan, Maisarah pun cerita kan bagaimana kebaikan, kejujuran dan bagaimana orang suka sangat berniaga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah habis perniagaan dan keuntungan yang berlipat kali ganda disebabkan kejujuran. Masya Allah. Okey, kita tengok perkahwinan yang begitu bermakna. Jika kita melihat dari sudut kemampuan Nabi SAW untuk berkahwin dengan wanita muda, merupakan satu perkara mudah baginda. Bagi baginda Nabi SAW, kerana Nabi SAW mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab. Tapi persoalannya, siapakah yang layak untuk Nabi SAW? Selain daripada Khadijah radhiyallahu anha, siapakah pula yang layak untuk Khadijah radhiyallahu anha selain Nabi Muhammad SAW? Perkahwinan ini bukannya berdasarkan hawa nafsu, tetapi perkahwinan yang berdiri atas dasar kesucian dan kasih sayang. Perkahwinan yang membawa kepada pembentukan keluarga yang paling unggul. Sayyidatina Khadijah menjadi sebaik-baik isteri kepada baginda Nabi SAW di waktu senang dan susah. Suatu Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Masya Allah, subhanallah, memang indah sangat ni. Sebelum tu sukalah saya nak sebutkan, ibu kita Khadijah ni kan, sebelum nikah dengan Rasulullah merupakan janda. Betul tak? Janda. Umur berapa? 40 tahun. Anak berapa orang? Dah ada anak berapa orang? Menurut riwayat, ada banyak riwayat, Khadijah menikah dengan Rasulullah setelah 2 orang suami meninggal dunia. Maksudnya Nabi Muhammad ni adalah suami yang ketiga. Dalam sejarah, catatan dalam beberapa kitab memang ada catat nama suami pertama saya tak ingat, nama kedua pun saya tak ingat. Pernah baca tapi tak ingat. Menikah dengan suami yang pertama dapat anak 2 orang, menikah suami kedua dapat anak 2 orang. Maksudnya ketika Sayyidatina Khadijah menikah dengan Rasulullah dah ada anak 4 orang, campur dengan anak Khadijah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi 6 orang. Maksudnya ibunda kita melahirkan 10 orang anak semuanya. Bukan calon-calon wanita lah, wanita yang melahirkan ibu kepada 10 orang anak. Masya Allah, 6 orang anak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya pernah terima satu mesej melalui telefon kan. Dia kata, "Ustazah, saya baru bercerai dengan suami saya. Saya rasa sedih bila dengar ceramah tentang biasa ceramah bab berbakti pada suami. Sabar dengan suami, pahala yang besar bila ni." Faham tak? Saya pun teringatlah. Saya sendiri pun ceramah macam tu. Soalannya semua orang kat depan ada suami. Ada orang yang tak bernikah lagi, betul kan? Ada orang kematian suami, ada orang yang berpisah. Jadi soalannya memang bila kita sampaikan ceramah atau kuliah, kita tak boleh menepati bertepatan dengan semua keperluan orang yang mendengar. Ada juga yang mesej saya, "Ustazah, umur saya sama macam Ustazah, tapi saya diuji, saya tak bernikah lagi sampai hari ini. Hidup saya sangat sunyi. Saya pun nak seperti orang lain." Yang ni ramai orang luar masalah. Boleh tak berikan saya nasihat, berikan saya perasaan bagaimana nak bahagia seperti mana orang lain bahagia? Sebab saya rasa hidup saya tak bahagia. Saya nak nikah macam orang lain, saya nak ada suami, saya nak ada anak, betul kan? Jadi ada yang tanya soalan ni, saya janda, saya rasa janda ni orang hina. Saya selama ni boleh je tegur jiran sebelah, sekarang tak boleh tegur lah. Betul tak? Bukan sekadar kadang janda ni cabaran ujian dia memang berat. Kadang bukan tak boleh tegur dengan jiran lelaki, jiran perempuan pun tak nak menegur dah. Jiran perempuan pun mula-mula sedih bagi sokongan, lama-lama dah rasa bimbang pula. Lagi-lagi kalau suami tu sebut, "Kesian saya tengok kawan awak tu." Lagi lari segi tu, apa kesian pula? Yelah, suami meninggal, kesian lah. Awak tak kesian ke? Nak kesian apa pula? Jadi macam tu kan. Suami cakap macam tu, dia asalnya kesian, jadi tak kesian pula. Betul tak? Betul, ujian tu banyak. Dan ada janda kata, "Saya rasa hina ke Ustazah jadi janda?" Memang saya janda sebab suami berpisah. Dah suami saya tak boleh teruskan dah. Suami selalu pukul, orang tak tahu cerita, betul kan? Orang tak tahu kenapa saya berpisah. Saya nak keluar jemur kain pun jadi isu. Kan? Yelah, macam-macam. Soalannya saya kena berkurang ataupun saya kena pindah, barulah hidup saya tenang. Tapi ni rumah saya. Sekian-sekian. Jadi untuk kita lah pada petang ni kan, wanita yang pertama bertakhta di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Seorang janda, kerana akhlak dia, kerana kemuliaannya. Jadi kepada sesiapa yang diuji dengan title janda, kan sekarang ubah ibu berdikari ataupun ibu tunggal. Dan kalau lelaki, tak ada pula panggil lelaki tunggal kan? Tak ada pula bapa berdikari. Orang lelaki dia tak ada apa. Lepas bercerai ke ataupun si meninggal, lagi segak dia, kan? Lagi ni. Berbeza. Sebenarnya ujian memang berbeza, perempuan dengan lelaki. Memang disebut pun perempuan ini adalah satu ujian kan. Dia sekadar bukan menguji lelaki saja, dia menguji juga perempuan yang lain. Jadi wanita yang pertama bertakhta di hati Rasulullah benar seorang janda, seorang wanita yang telah bersuami sebelum itu. Tetapi kenapa Sayyidatina Khadijah ini seorang yang sangat menjaga akhlaknya, ia sangat menjaga akidahnya. Kalau tengok sejarah Sayyidatina Khadijah, dia daripada keturunan ahli kitab. Masuk ahli kitab ni sebelum diutuskan Rasulullah kan, ada waktu kelompongan waktu yang mana tidak diutuskan Nabi beberapa ratus tahun. Jadi bila tak ada utus Nabi, masa itu orang yang beriman dikatakan ahli kitab, iaitu mereka yang hanya menyembah Tuhan sekalian alam. Orang lain dah sembah, sebab dah lama tak ada Nabi ni, tak ada syariat ni. Dah ramai ketika itu sembah, ada yang majusi sembah api. Kalau orang Arab jahiliah masa tu sembah apa? Sembah berhala lah, Lata, Uzza semua. Ada yang dah sembah bulan bintang, maksud dah goyah dah akidah. Tapi ada kelompok yang dipanggil ahli kitab, yang mana mereka sendiri tak tahu nak beriman kepada cara nak beribadah, dah lompong banyak sangat syariah, dah kosong ni, yang dipanggil ahli fatrah. Sama juga dengan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi Muhammad Abdullah, ibunya Siti Aminah. Bila dibahaskan bagaimana kedudukan ibu ayah Nabi Muhammad, Islam ke bukan Islam? Sedangkan masa tu tak ada agama. Soalannya tidak ada agama lah.
Mereka dikatakan, pendapat yang lebih besar mengatakan semuanya adalah Islam.